Allah Ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Pertamanya, alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam suatu majlis ceramah sempena kita menerima kemasukan sahabat-sahabat kita ke dalam PAS. Sebenarnya setara kita Pak UMNO masuk PAS ni wari hamba sebenarnya. Alhamdulillah, malam ni dia akan suruh boran dan akan berucap kepada ibu bapa sekalian. Hamba ucap ribuan terima kasih kerana perisytiharan masuk ke dalam PAS ini dibuat dalam suasana kita dekat dengan pilihan raya. Setelah Perdana Menteri membubarkan Parlimen pada 13 hari bulan yang lalu, dan tadi saudara pengerusi pun sebut bagaimana kita semua pun tahu pada 12 hari bulan sebelum daripada pembubaran Parlimen, bila Perdana Menteri diajukan soalan apakah Parlimen akan dibubarkan esok, pemberita ni tanya Perdana Menteri kerana Perdana Menteri kita ni dia jenis percaya kepada benda-benda karut sikit. Di antaranya dia percaya kepada angka. Biasanya percaya kepada tuah-tuah angka-angka ni biasanya orang Cina. Orang Cina ni dia berebut di antaranya nombor 8 kerana dia anggap bawa tuah. Kita ni dalam Islam diajar bahawa tak ada jenis angka bawa tuah, angka bawa siam ajar ni tak ada. Tak ada, serupa saja. Hari-hari serupa, tak ada hari majar, hari sial tak ada. Cuma dalam satu hari itu Tuhan buat penghulu segala hari, begitu ya. Iaitu hari Jumaat. Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah. Hari lain sama. Tak ada orang kata hari Rabu ni hari Nahas. Itu tak betul. Tak boleh kita kata angka ni angka petuah, ni angka Nahas. Tapi Perdana Menteri dia suka angka 13. Kereta dia pun nombor pelik nombor 13. Maka pemberita tanya esok 13 hari bulan, apakah Parlimen akan dibubarkan besok? Dia jawab ke mana? Dia kata tidak. Parlimen tidak akan dibubarkan besok. Siapa kata akan dibubar? Tidak. Pemberita tanya, bukankah esok mesyuarat terakhir kabinet? Tidak. Masih banyak lagi mesyuarat kabinet sebelum pilihan raya. Tiba-tiba esok kan 13 hari bulan dia bubar Parlimen. Jadi nak ayatnya Perdana Menteri kita asah letak mula-mula tu dengan bohong, dengan pelawak dia. Dan pelawak dia orang tahu belaka. Walaupun dia cuba berdalih bila dia bubar Parlimen, pemberita tanya kemarin tak saya bubar. Kemarin rakyat tidak akan bubar, apa hari ini bubar? Dia kata sebenarnya kita kata tidak akan bubar kerana yang di Pertuan Agong tak merestui lagi. Tak dapat restu. Jadi kita kena dapat restu daripada dia Pertuan Agong dulu. Bila dia setuju baru boleh. Sedangkan semua orang tahu mengikut undang-undang di Malaysia ini, yang boleh menentukan tarikh pembubaran Parlimen ialah Perdana Menteri, bukan yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong dia kena setuju. Kalau Perdana Menteri kata 13 hari bulan, 13 hari bulan lah. Kalau Perdana Menteri kata 8 hari bulan, 8 hari bulan lah. Jadi Perdana Menteri sebagai orang nombor 1 dalam negara, start mula-mula kerja, start dengan bohong dah. Bagi laluan.
Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Kita orang Islam ni cakap bohong ni tak boleh. Nabi sebut dalam hadis, ayatul munafiqi thalathah, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda orang munafik ni 3 Nabi sebut. Ini kita biasa dengar lah, kita yang biasa duduk dalam kawasan pondok ni, kita yang biasa dengar orang mengajar, memang kita aja dengar hadis ni. Nabi sebut tanda orang munafik ni 3. Idza haddatsa kadzaba, bila kecek pelawak. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Janji tak saya berubah. Jadi tanda munafik itu ada. Jadi kita bagaimana kita orang Melayu yang beragama Islam, kita nak terima kepimpinan seperti ini. Sebab itulah hamba nak jelaskan, kalau bak tarikh pilihan raya pun Perdana Menteri boleh kecek pelawak, apa jaminan dalam perkara lain Perdana Menteri tidak akan bercakap pelawak, tidak akan bercakap bohong. Sebab tu tuan-tuan, kita masih ingat lagi ketika pembentangan belanjawan 2008 yang lalu di Parlimen, Perdana Menteri umum yuran sekolah ni free. Ingat tak tuan-tuan? Yuran ni free. Syukurlah kita ibu bapa. Sebab sebelum ni lebih kurang 100 orang, 100 orang ada 5 orang anak, 500 lebih kurang, bahkan lebih pada tu. Kita kata mujur lah, rengeh kita sikit tahun ni, kerana Perdana Menteri umum beri yuran, gigi daftar anak sekolah, cikgu minta yuran. Kita kata yuran apa lagi? Sampai kelas 1 kena bayar yuran Seria 125 riyal. Bila kita bersoal, dia semua rakyat bersoal, dia jawab ke mana? Dia kata hak peri ialah yuran hak 4 riyal setengah, hak 5 riyal tu yang peri. Hak lain kena bayar. Bukan kelas Perdana Menteri pun nak umum nak 5 riyal, tak anu kat orang. Amo boleh. Kalau nak umum malam ni, siapa-siapa dia nak 5 riyal, mari jumpa amo. Tapi jangan ramah lah. Setakat 4-5 orang boleh lagi, BBT. Dah ramah tak erok, amo tidak Perdana Menteri. Tak malu lah. Maknanya kecek tak betul. Girayak yuran peri, pas kena bayar. 2. Hak kecek tak betul. Lepas tu pula, kita tengok bagaimana surat khabar kemarin. Timbalan Menteri Keuangan kedua. Timbalan dia lah. Dia Menteri Keuangan pertama. Perdana Menteri kita ni, Dalam Menteri pun dia. Menteri Keuangan pun dia. Menteri Dalam Negeri pun dia. Jadi dia ada beberapa timbalan. Ada timbalan Perdana Menteri, timbalan dia juga. Ada timbalan Menteri Dalam Negeri, timbalan dia juga. Ada timbalan, ada Menteri Keuangan kedua, timbalan dia juga. Ada timbalan Menteri Keuangan, timbalan dia juga. Orang mana timbalan? Baik, Menteri Keuangan kedua buat kenyataan, kenaikan harga barang ini tidak dapat dielakkan. Pasal lah ni orang duk gagal naik harga barang. Tuan-tuan tahu tak? Seming naik harga 14 riyal setengah. Dah lah harga naik, semi pula tak ada. Atas naik harga semi tak ada bitih dah kita. Tak apalah kita carilah, pasal kita nak beki dapur kita misal. Bolehlah bitih 14 riyal setengah. Nak pergi beli, tak ada pula. Tak ada tu, nak naik lagi lah tu. Nak naik lagi. Harga besi naik atas 1 tan 500 riyal. Atas 1 tan. Harga 1 tan 2,300. Naik 500 riyal jadi 2,800. Harga bawang pun naik. Harga kicap pun naik. Dia kicap naik, budu pun naik. Hai parak weh. Tapi dia jawab ke mana?
Dia kata tak dapat dielakkan kerana kenaikan harga barang ini masalah global. Tengok dia kecek orang tak faham selalu kalau black-black global menatang apa pula orang kampung kata. Ini fenomena biasa. Pula dah kampung kata menatang apa pula fenomena. Akhir sekali orang kampung dia pasal orang kampung tak faham. Tak dapat dielak pasal dia kata permintaan tinggi. Kerana dia kata lo ni ramai orang senang. Dulu dia kata setengah-setengah negara di India, di China orang makan sekali sehari. Lo ni orang senang dah. Orang makan 2 kali sehari, maka harga barang pun naik. Dia kecek orang makan 2 kali sehari. Orang kampung jenerih ni makan kalau tidak 4 kali, 3 kali sehari. Lama dah makan 3 kali sehari ni. Dia kata pasal orang makan dulu sekali sehari, lo ni 2 kali sehari. Nak tipu siapa? Bila ramai orang makan, harga pun jadi mahal. Kita duk tengok orang menego, kau ramai orang beli, kau boleh jual murah. Tak begitu? Kau lagu mana? Pasal dia ambil untung sikit-sikit pun boleh banyak dah orang ramai. Tengok nak pusing. Dia nak gambar ke bahawa kenaikan harga barang ni perkara biasa. Dia nak ayat begitu. Bagaimana sebuah kerajaan tak boleh tolong rakyat. Tak boleh bela rakyat. Patut kerajaan kena benda perkara ini. Tapi kerajaan tak benda. Jadi, buat gapo kita nak sokong UMNO? Nak kata dia berjuang Islam, budak pemimpin dia kecek pelawak. Patu Najib mari rakyat nak bina tamadun Islam di Kelantan. Sebab tu hamba jawab sebelum nak kecek tamadun Islam di Kelantan, biar dia perutuh tamadun judi di Pahang dulu. Sebab Islam dengan judi dia tak boleh duduk sekali, sepuas pengat dengan tai, walaupun sama tokoh. Tak boleh duduk sekali, kalau duduk sekali orang tak makan. Walaupun nama pengat, tapi pengat tai. Tak faham lagi buat bandingan lagu tu. Tak faham ke dia lah, tentu faham dah ni. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, amba harap supaya anak beranak amba sini, ibu bapa, adik kakak, kita sini terus memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Mudah ya kita orang Kelantan ni gini, amal rakyat mudah. Negeri lain tak ada. Bila keluarga kita mati, warga mah 60 tahun, umur 60 tahun lah ke atas mati, kerajaan bui 2,500. Mana ada negeri lain buat? Tapi Tok Guru buat dalam keadaan kita sesak. Pemimpin UMNO pemain rakyat sesak, orang Kelantan sesak, orang Kelantan ni sesak. Dalam dewan yang mau jawab kerana betul orang Kelantan ni sesak. Tapi soalnya kerajaan pusat bui peruntukan lebih kurang 40 juta untuk bantu orang sesak. Siapa dia kebah duit ni kalau tidak Nuar Musa? Ini soal nak rakyat orang sesak. Duit orang sesak dia je makan. Puak ni orang jenerih tahu lah, orang jenerih tahu. Ni dia bagi kamu ni ketah. Pego ikan tu. Tu dalam tali air tu pego ikan. Kerajaan pusat bagi peruntukan 100,000. Peserta 10 orang. Pego setahun lebih. Basah 30,000. Pego ikan bui modal 100,000. Pego setahun lebih boleh hutang 100 riyal. 100 riyal. Lo ni dengan ikan mampu kerah. Boleh 100 riyal seorang. Di antara peserta pego ikan ni ialah tuan rumah ni orang masuk PAN. Bila masuk PAN dengan nama-nama dia buat. Tapi orang lain tak buat pun saja juga muka ikan mampu dah. Ni bagi okey pun ni nak ayah bui. Ni nya bedah siapa? Tok Ngulu PPM. Kalau projek orang lagu ni pun boleh berlaku penyelewengan. Hak lain lebih lagi tuan-tuan. Mana ada UMNO tolong rakyat? Jadi sepatutnya kita kampung ni biar berasa berhutang, biar berasa tua, tambah-tambah kita duduk kat kawasan pondok ni. Hak jadi pemimpin kita, Menteri Besar Tok Guru.
Patu pula buat negeri Kelantan, negeri yang berkebajikan, tolong rakyat walaupun kita miskin. Rakyat boleh merasa hak atas takkan pun kepala saja pun padan dah. Orang PAH boleh merasa, orang UMNO pun boleh merasa, orang Melayu boleh merasa, orang Cina boleh merasa, orang Siam boleh merasa, orang India boleh merasa. Kita bagi belakang. Saya hamba telefon ke hamba tadi. Dia kata dia pergi makan roti cana di Kota Baru. Roti cana tu kedai keling. Keling belah-belah kibah roti cana duk patung. Dia ayat hamba. Pusing-pusing jalan-jalan dulu dacin sekarang bulan. Keling nak jual roti cana belah-belah mengibah. Saya mau suka. Kalau keling boleh sebut pusing-pusing jalan-jalan dulu dacin sekarang bulan. Keling pun reti. Nak kau orang Melayu jenis tak reti. Bukan dia orang ni. Jadi amat harap supaya kita terus beri sokongan kepada PAH. Hak mana undi PAH dah dalam peliharaan yang lalu. Amat minta supaya pakat undi PAH. Kita orang Islam, kita kena sayang kepada Islam. Kena sayang kepada perjuangan Islam. Kita orang Islam, kita kena sayang ke ulama. Setara orang siap beruk, sayang tak acar dia. Nak kau kita orang Islam tak sayang pada ulama. Tokeh kita dengan tak acar beruk. Cerdik, buah-buah siap beruk. Tak pernah sabar. Jadi, hak mana undi PAH tu, amu harap undi lagi. Hak mana undi UMNO, kita harap undi PAH. Supaya rakyat, supaya kajian pusat faham, rakyat tak suka. Dia duk tindah rakyat. Dia menaikkan harga barang. Dia tua-tua yang nak rakyat. Kalau siapa-siapa dia panjang umur, boleh tengoklah. Kalau UMNO menang dalam pilihan raya yang akan datang, dia akan naik lagi harga minyak. Tak percaya panjang umur boleh tengok. Minyak selendar naik 3 kali dah minyak selendar. Ambo tak pergi Kota Baru nak tukar minyak selendar kereta ambo. Ambo tanya minyak selendar ambo biasa beli. Dia kata Haji, Cina dia. Kita tak jual dah minyak selendar ni pasal 3 kali dah naik. 3 kali dah naik harga. Berat Haji, dia kata berat. Dia kata lagu mana Haji? Dia kata Cina. Ambo kata lagu mana ke apa? Ni lah nak beli raya ni. Cina tanya ambo. Kata, tak kira rasa lagu mana? No ni PAH dia kata. Kita nak suruh PAH ni. Gak ambo nak kata insya-Allah dia Cina. Ambo kata terima kasih ya tak kira kalau ni PAH. Terima kasih. Ni cerita sungguh. Keling pun nak ke Islam. Sebab dia tahu bila merata cara Islam akan berlaku keadilan. Cina pun nak. Pasal dia tahu bila merata cara Islam berlaku keadilan. Tiba-tiba kita orang Melayu tak sah. Terpengaruh dengan UMNO mari jajah tak ada pembangunan. Kalau UMNO kata tak ada pembangunan, royak dia biar dia pergi tepi sungai Kelantan dekat jambatan Setayah. Ayo. Pergi pusing biar lembek, biar pusing. Ajak pusing jalan kaki nak tahu. Boleh 7 keliling yang berasa ubah berleping. Pas tanya dia, pembangunan kau tak ni? Dia kata tak, pusing lagi. Pusing jalan kaki. Tanya dia, pembangunan kau tak? Dia kata tak, pusing sekeliling lagi. Cukup 3 keliling, dia keliling ubah berleping. Tak pergi hospital, lama-lama dia pun nak kepah. Cara kau tak ada pembangunan. Bangunan yang ada pun tak nak naik dah kita. Tak. Jadi itulah. Harapan hamba. Dan hamba mengalu-ngalukan. Sahabat-sahabat kita, khususnya anak-beranak hamba sini. Yang sudi bersama-sama dengan perjuangan Islam. Dan akan menyerah borang keahlian PAH pada malam ini. Dan hamba ucap ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamid Derani. Abdul Hamid Derani ni ulama UMNO dulu. Duk syarah oleh UMNO, dia kata 10 tahun dia kata. Tapi dia kata UMNO ni tak betul. Dia memang orang yang biasa masuk dalam, dia tahulah perangai, dia boleh cerita. Jadi sekarang dia bersama-sama dengan kita memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.